Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, bersama saya Piyu Rahmat dalam rancangan Ummati. Ummati, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami tidak hidup bersamamu, tetapi engkau hidup dalam hati-hati kami. Seperti biasa, kita akan bertemu dengan orang-orang yang istimewa untuk dijadikan tetamu bagi program Ummati. Dan pada kali ini, kita akan bertemu dengan seorang mu'alaf yang cukup luar biasa. Walaupun mu'alaf mempunyai pendidikan dalam pengajian Islam, peringkat PhD daripada Universiti Jordan. Allahu Akbar. Sekarang beliau merupakan pensyarah kanan bagi Kolej Universiti Islam Selangor dan juga juri bagi pertandingan tilawah peringkat kebangsaan. Sangat luar biasa, mempunyai pencapaian yang sangat-sangat membanggakan. Mari kita sama-sama bertemu dan berbicara dengan beliau, insya-Allah. Assalamualaikum, Ustaz Farid. Waalaikumsalam. Masya Allah. Piyu Rahmat. Allah Ustaz. Bawa rahmat. Betul lah, tetamu ni bawa rahmat. Piyu Rahmat. Tafadhal. Masuk Ustaz. Silakan Allah. masuk. Jemput Ustaz. masuk. Alhamdulillah. Piyu Rahmat, senang ke cari rumah Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, senang Ustaz. Tadi, duduk. terima kasih Ustaz. Ya. Tadi masa saya sampai Pak Guide, tak ada daftar apa semua cakap, saya kata rumah Ustaz Farid Ravi. Masuk. Ya, green light lah. Green light Ustaz. Tak payah daftar apa-apa. Betul. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, inilah tetamu istimewa kita pada hari ini, Dr. Ustaz Farid Ravi atau lebih kenal Ustaz Farid Ravi. Ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Subhanallah. Ustaz cantik rumah Ustaz Ustaz. Alhamdulillah. Bila cantik rumah, orang rumahnya mana? Akak mana Ustaz? Tu dia orang ada urusan di luar. Memang ada kerja mustahak lah. Dia kira salam kat semua tetamu pada Piyu Rahmat kan. Tapi bekalan ada. Bekalan ada kan? Kita boleh makan. Boleh makan Kita insya-Allah. Tapi saya bila cakap pasal bekalan makanan, dengar khabar hobi Ustaz lah masak Ustaz. Betul Ustaz? Saya suka masak. Masak. Saya suka masak. Pelik sikit. Ha. Saya suka masak, saya suka kemas. Masya Allah, bila memasak, subhanallah, kurus pula memang menghampirilah sifat-sifat kerasulan tu. Tu dia. Mencontohi Nabi betul. Nabi pun sangat membantu Sayyidina Aisyah pun kurus macam Ustaz. Allah. Harap-harap lebihlah kita menjawai program Ummati kita ni Ustaz. Amin, amin. InsyaAllah Ustaz. Ustaz, mereka tak tahu lagi, anak-anak Ustaz tak kenal sisi Ustaz Farid Ravi sebagai ayah. Berapa orang anak Ustaz? Anak saya 6 orang. Saya ada 5 perempuan, seorang lelaki. Subhanallah. Boleh bagi nama Ustaz nama? Asma Nabila, yang sulung kan. Yang nombor 2 Fatin Husna, yang ketiga Anis Sumaya, yang keempat Izzatul Iman, yang kelima Khaira Ulfa, yang keenam Muhammad Faris Rifki. Dia kebiasaannya macam itulah, manusia ni dia, ya Allah Ta'ala sebut ya habuli may yasha inathan wa dhukura. Allah ni Tuhan yang bagi zuriat ni sama ada lelaki atau perempuan. Tapi Piyu Rahmat, anda perasan tak bahawa kita ni bila bercakap Allah semua nak perempuan, Allah nak semaki, you fikir tak ada orang tak ada zuriat? So di kala itu patut you rasa syukurlah. Kan di kala ada orang yang Tuhan tidak rezekikan untuk mereka anak, you dapat anak. Tak kira lelaki ke perempuan. Satu. Keduanya, kadang-kadang you tengok orang ada anak tapi anak tak sihat. Anak kurang upaya. So you bersyukur tak? Takkan di kala itu you nak demand lagi, nak anak lelaki, nak anak perempuan. Tak, anak you lelaki ke perempuan tak ada masalah asalkan sihat. InsyaAllah. Okey, apa kata dah lama dah sembang, betul, tak Ustaz. mau lek rasanya tak ajar entah pergi minum. Saya nak pergi rasa bekalan akak tadi tu. Okey, boleh. Ustaz? Jom. Ya, Jom insyaAllah. kita pergi minum. Saya nak belajar solat. Baik, Ustaz. Weh, siapa nak ajar aku solat maghrib ni? Baik. Tak apa, Farid. Aku ajar kau. Saya yang nak belajar pakai tracksuit, pakai t-shirt. Dia yang nak ajar datang pakai seluar pendek. Mai. Saya kata, weh, mana boleh macam ni pakai seluar pendek? Kan? Dia kata, alah bukan betul-betul. Dan ada anak kakak, 2 orang dah masuk Islam. So, ini juga satu kejayaan lah bagi saya. Mereka melihat macam mana pakcik mempraktis Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah tuan-tuan dan puan, Ustaz hidangkan saya air di cawan yang sangat cantik Ustaz. Perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Tapi bila tetamu datang, kita kena bagi yang cantik-cantik lah. Kan? Kalau Ustaz main minum pakai
Cawan plastik Oh, ingat minum terus berjejak. Ustaz, subhanallah, mungkin ada yang dah tahu ataupun belum tahu, sebenarnya Ustaz adalah seorang mu'alaf. Tapi mu'alaf yang subhanallah rajin untuk ilmu. Tuan-tuan perempuan kalau tak rajin untuk ilmu tu bukan mu'alaf, tu mumalas. Tuan-tuan perempuan, subhanallah, Ustaz Firabi seorang mu'alaf. Tapi kita nak kongsi, nak korek sebenarnya sejak bila Ustaz boleh rasa dekat dengan Islam. Tapi dalam agama ni bagaimana sebenarnya kita kata suasana, wakil, bi'ah ini mempengaruhi individu sebagai seorang Muslim? Saya setuju Rahmat. Sebab suasana tu main peranan. Walaupun saya lahir dan membesar di sebuah kampung, kampung Sungai Chong. Di kampung ni, ialah bila kita kampung ni, environment dia kampung orang Melayu. So Melayu ni, dia ada norma-norma Islam tau. Indirectly. Maksudnya, kehidupan mereka tu memang tersadur dengan ajaran Islam. Bila kata Islam, Melayu, Melayu Islam, dia mesti, yang Melayu itu mesti Islam. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Sebab itu kita nampak dalam perkampungan tu, suraunya, masjidnya hidup. Kan? Benda-benda ni yang sedikit sebanyak mempengaruhi saya. Kawan-kawan di sekolah, sampai waktu pergi solat, kemudian mengaji. Saya kata macam ada satu peraturan hidup yang mengikat mereka kan. Jadi macam best juga. Maksudnya memang mak dah tahu Ustaz memang akan bergaul dengan orang Melayu dan tak ada masalah. Tak ada masalah. Ustaz cerita sangat menarik dan subhanallah benda sama mana-mana mu'alaf dan ada cabaran untuk menuntut ilmu tu. Tidak faham tentang agama Islam. Ustaz, cabaran Ustaz dalam menuntut ilmu untuk menjadi seorang Muslim semasa belajar agama itu dan sekarang subhanallah mengajar pula agama. Ya. Oh, kalau nak cerita cabaran ni Piur Rahmat, banyak cabaran. Banyak. Boleh bayangkan tak, kita ni daripada satu agama, iaitu agama Hindu, masuk Islam. Islam ni, dia semua amalan, dia didahului dengan knowledge, dengan ilmu. Kau nak solat, kau kena belajar dengan solat. Bermula dengan toharahnya, bermula dengan syarat solat, rukun solat, bacaan-bacaan dalam solat. Kan benda tu satu perkara yang baru. Bukan senang. Tiba-tiba nak pergi baca Fatihah, nak surah hafal Fatihah, nak baca surah-surah kan. Ada satu cerita. Ya, Ustaz. Saya nak belajar solat. Baik, Ustaz. Weh, siapa nak ajar aku solat maghrib ni? Baik. Aku tak pandai ni solat maghrib. Kawan saya kata, ada seorang tu dia kata, tak apa Farid, aku ajar kau. Saya yang nak belajar pakai tracksuit, pakai t-shirt, dia yang nak ajar datang pakai seluar pendek. Mai. Saya kata, weh, mana boleh macam ni pakai seluar pendek? Kan? Dia kata, alah bukan betul-betul. Saya kata, saya nak belajar betul-betul ni. Tak, ini bukan betul-betul. Tak pun kau ikut je. Boleh bayang tak, imam saya pakai seluar pendek. Dia ajar praktikal solat maghrib. Uyuh. Selesai solat, 3 rakaat kan? Selesai solat, saya tanya, kita solat maghrib tadi kan? Yalah, kau nak belajar solat maghrib kan? Tapi kenapa 4? Dia pula. Dia buat 4 rakaat. Dia kata nak solat maghrib 3 rakaat, tapi dia buat 4. Saya kata solat maghrib kan? Yalah, kau kan nak belajar solat maghrib. Tapi kenapa kau buat 4 rakaat? Dia kata, ya ke? Itulah kadang-kadang aku pun confused, dia kata. Saya kata memang ke laut lah, Tok Guru pun jadi tak betul juga. Ini cabaran Piur Rahmat. Saya nak pergi masjid, nak jumpa imam, nak jumpa Tok Bilal, belajar. Kita tak ada akses tau. Kita tak boleh nak masuk terus. Yang saya ada kawan baik saya yang mengajar saya solat. Itu antara cabaran lah tu. Lepas tu belum lagi hafal surah-surah, Fatihah, bacaan. Semua ni memang ada cabaran. Tapi saya ucap terima kasih lah pada kawan-kawan di keliling saya, guru-guru di keliling saya, semua orang yang jadi keluarga angkat saya. Sabar mereka, tabah mereka mengajar saya tulis dan baca. Allah Akbar. Subhanallah. Ustaz, bila sebut uslub kaedah dakwah kepada keluarga, ada guru saya Datuk Faiz Kamsah kata, dia kata bahawa bomoh kampung sendiri tak laku. Bomoh maksudnya kita kalau berdakwah pada keluarga kita ni barangkali susah sikit nak masuk. Jadi Ustaz, adakah Ustaz juga menghadapi kesukaran dalam berdakwah kepada keluarga Ustaz yang terdekat? Dan apa kaedah yang Ustaz gunakan? Keluarga terdekat yang adik-beradik saya, ibu, dia tak ada kesukaran. Bagi saya lah, dia tak ada. Sebab bila kita ni adik-beradik, kita lagi senang nak berkomunikasi dengan diorang. Saya punya konsep lah, konsep kita dakwah ni tak semesti kita bercakap kan. Betul. Buat pun sama juga.
Maksudnya bila keluarga saya datang ke sini, dia orang duduk depan ni, dia orang dengar saya mengaji Quran. Dia orang tengok saya pergi solat. Kadang-kadang keluarga saya pula tegur bila dengar bunyi azan, kau tak pergi masjid ke? Okey. Jadi mereka dah boleh absorb dah kehidupan sebagai seorang Muslim tu macam mana. Makan minum yang halal, kemudian solat, menutup aurat, anak-anak kita pergi rumah dia orang masih hormat. So, sedikit sebanyak saya yakin mereka dapat lihat positiveness of Islam. Macam mana Islam tu suatu agama yang begitu positif dan juga secocok dengan kehidupan. Kakak, abang dah meninggal, abang ni masuk Islam, masuk meninggal. Kakak saya. So kakak saya ada 3 orang, saya lah bongsu. So tanggungjawab saya bersama kakak pula. So kakak saya tengok bagaimana kehidupan saya ni. Dan ada anak kakak 2 orang dah masuk Islam. So ini juga satu kejayaan lah bagi saya. Mereka melihat macam mana pakcik mempraktis Islam. Mudah-mudahan dakwah bil hal ni memberi kesan, Piur Rahmat. Subhanallah. Ustaz, saya percaya apabila Ustaz berjaya mengislamkan almarhum abang, mengislamkan almarhum ibunda dah meninggal, saya rasa itu adalah satu kebahagiaan bagi Ustaz. Subhanallah. Barangkali Ustaz boleh ceritakan sedikit kebahagiaan itu sebab saya ada ramai juga kawan-kawan yang mualaf dan mereka risau, mereka nak sangat dapat bertemu dengan ibunda mereka, dengan ahli keluarga mereka dalam syurga kembali. Barangkali Ustaz boleh bagikan sedikit, kita kata, kisah sebagai pemangkin dan juga penyejuk mereka, insya-Allah. Saya kan bila baca kisah Nabi Ibrahim ni banyak beri kesan pada saya, Piur Rahmat. Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ni dia kata Abul Anbiya, kan, bapa kepada seluruh nabi. Kan ayah dia nama Azar kan? Azar ni kerja dia buat berhala, suruh Nabi Ibrahim. Anak anda jual kan? Nabi Ibrahim kadang-kadang heret jual, dia kata belilah berhala, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh beri mudarat, tak boleh manfaat. Tak ada orang beli ya. Tapi lama kelamaan Nabi Ibrahim dia ajak pula ayah dia masuk Islam, kepada Islam kan. Ayah dia kata, "Nyang kau daripada sini. Fa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau kau tak berhenti wahai Ibrahim, apa kau buat? Kau berambur daripada sini. Bapak dia kasar kan. Habis dia sampai ke sudah bapak dia tak masuk Islam. Bila bapak dia meninggal, Allah beritahu macam ni. Di akhirat besok, Allah akan perlihatkan kepada Nabi Ibrahim AS di mana tempat duduk bapak dia. Maksudnya Nabi Ibrahim cakap apa? Ayyu khizyin hadha ya Rabb. Kesedihan dan kehibaan apakah ini wahai Tuhan. Jadi kesedihan itu yang kita nak atasi ni sebenarnya. Bagaimana kawan-kawan kita di luar sana yang yalah dia dah masuk Islam, dia mu'alaf dan sebagainya. Dia pun ada hasrat kalau biarlah ibu dan ayah masuk Islam. Tapi ialah hidayah ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nabi duk talqin Abi Talib kan. Ya ammi qul la ilaha illallah kan, ashfa'uka amam Allah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, wahai pak cikku, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku boleh defend kau di hadapan Allah kan. Sampai ke sudah Abi Talib tak mengucap. Masa hidayah ni Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah siapa yang kau suka wahai Muhammad. Kerja hidayah ni kerja aku, kerana aku lebih mengetahui siapa yang lebih layak dapat hidayah. Sebab hidayah ni hadiah, pemberian Tuhan. Jadi Tuhan akan pilih siapa Tuhan nak bagi. Kenapa Allah beri saya hidayah? Dikala ada ramai lagi manusia yang Allah boleh pilih, dalam hati ni berkata, mesti Allah nak saya buat sesuatu untuk agama ni. Kalau tak, Tuhan tak bagi saya hidayah. So saya bertekad, saya kata, wahai Rasulullah, saya akan berusaha segigih mungkin untuk meneruskan legasi kerja dakwamu. Itu janji saya dengan Nabi SAW. Allahu Akbar, subhanallah. Janji Ustaz Farid Rabi kepada Nabi SAW. Bagaimana pula janji kita kepada Nabi SAW? Maka hari ini mari kita muhasabah diri kita. Bagaimana sikap kita dengan Nabi SAW? Bagaimana sikap kita dengan Islam? Semoga insya-Allah kita menjadi kebanggaan Nabi SAW. Dan tiba-tiba Nabi SAW berdialog dengan Sumamah. Maka Sumamah bagi offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau ketahui bahawa aku orang yang berkuasa, orang yang hebat, orang yang tinggi nilainya di sisi manusia. Jika tumpah darah aku, maka ada orang-orang yang akan menuntut bela atas darah aku. Saya rasa saya lah manusia paling berbahagia pada masa itu kan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz sebab banyak berkongsi dengan kita semua. Sama-sama. Yang membuatkan kita hari ini makin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya banyak belajar dengan para mualaf, kawan-kawan kita, orang sekeliling, bukan saja daripada Ustaz Farid Ravi, tapi mereka-mereka yang dahulunya benci pada agama, benci pada Islam, tapi akhirnya mereka yang hari ini menjadi orang paling depan, menjadi orang yang paling awal mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita hairan melihat kecintaan mereka kepada Nabi ni, dan kita malu melihat kecintaan mereka kepada Nabi ni, kadang-kadang sampai kita muhasabah diri kita. Dan perkara ini bukan perkara yang kita kata luar biasa, kerana sirah menunjukkan bahawa ramai para sahabat Nabi yang dahulunya mereka benci Islam, apabila mereka kenal Islam, mereka mula hari ini faham apa itu agama, merekalah orang yang diharapkan oleh agama. Dan itu Ustaz sebut tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab benci Nabi SAW, dalam perjalanan nak pergi bunuh Nabi SAW, dan bila kata adik engkau masuk Islam, dia patah balik. Nah, akhirnya dia jadi orang yang paling cintakan Nabi SAW. Dan ada seorang sahabat namanya Sumamah bin Ussal ataupun Ussal. Sumamah ni adalah ketua kabilah, dan dia ni orang hebat, orang besar. Dan subhanallah, para sahabat dapat tangkap dia. Dan bila para sahabat dapat tangkap dia, Nabi SAW beritahu pada para sahabat, janganlah engkau sakitinya, kerana itu sikap Nabi kepada tawanan perang, kepada orang-orang yang musuhi baginda Nabi SAW. Nabi tetap buat yang terbaik. Apa berlaku? Sumamah ni diikat di tiang Madinah, di tiang Masjid Nabawi. Dan para sahabat ulang-alik dan dilihat macam mana sifat para sahabat dalam solat. Mereka lihat, Sumamah lihat bagaimana sikap para sahabat antara sahabat. Apa kata Sumamah? Aku tak pernah lagi tengok mana-mana tawanan perang yang mereka ini akan dilayan seperti saudara mereka. Hanya dalam Islam, kata Sumamah. Dan subhanallah, aku tak pernah rasa lapar kerana ada sahaja sahabat-sahabat Muhammad yang akan bagi makan pada aku. Masya Allah. Dan apabila roti turun, jatuh terlepas daripada mulut aku, kadang-kadang aku menolak saja. Dengan cepat mereka akan mengambil roti itu. Kalau belum lagi jatuh ke tanah, mereka akan suap lagi. Kalau jatuh, mereka akan cari roti yang baru. Ini akhlak dalam perang, akhlak pada musuh yang sangat luar biasa. Subhanallah. Sumamah rasa luar biasa. Dan tiba-tiba Nabi SAW berdialog dengan Sumamah. Maka Sumamah bagi offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau ketahui bahawa aku orang yang berkuasa, orang yang hebat, orang yang tinggi nilainya di sisi manusia. Jika tumpah darah aku, maka ada orang-orang yang akan menuntut bela atas darah aku. Maka jika kau bunuh aku, wahai Muhammad, maka engkau akan berada dalam keadaan yang kesukaran. Tapi wahai Muhammad, kalau engkau melepaskan aku, ketahuilah aku ini orang yang pandai berterima kasih. Maka aku akan berikan kehormatan, harta. Hari pertama dia pujuk Nabi SAW untuk lepaskan dia, Nabi beredar. Hari kedua dia ulang perkataan yang sama. Wahai Muhammad, aku ni orang berkuat, orang besar. Kalau engkau tumpahkan darah aku, dia seorang mengugut Nabi SAW. Nabi tinggalkan. Hari ketiga dia dah tak sebut benda tu. Yang ketiga itu Nabi SAW terus bagi tahu kepada Sumamah bahawa aku maafkan kau dan aku lepaskan kau. Subhanallah. Maka Sumamah bila dilepaskan dan dia keluar pada bumi Madinah, patah balik semula Ustaz. Subhanallah. Sumamah jumpa dengan Nabi SAW, dia kata, wahai Muhammad, aku mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah. Para sahabat pelik Ustaz. Para sahabat pelik, kata, ya Sumamah, kenapa kau tak peluk Islam pada awal? 3 hari engkau ditawan, sepatutnya kau boleh masuk Islam dan kita akan lepaskan. Aku nak tengok bagaimana sikap seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad, wahai Rasulullah, hari ini aku nak bagi tahu, bumi Madinah ni dulu adalah bumi yang paling aku benci. Tapi sekarang adalah bumi yang paling aku cintai. Wahai Muhammad, engkau adalah sosok tubuh yang paling aku benci, dan sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Wahai Muhammad, agama engkau merupakan agama yang paling kami benci, tapi hari ini agama engkau adalah agama yang aku paling sayangi. Ya Rasulullah, izinkan aku pergi umrah dan aku akan pulang kepada kaum aku dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Ustaz sebut tadi, Allah Ustaz, nak sampai agama tu pada Farid Ravi, sampai agama tu pada Rahmat Ehsan yang berada di Malaysia, kan Ustaz, jauh perjalanan dia. Dan terlampau banyak benda yang dikorbankan oleh Nabi SAW. Subhanallah Ustaz. Ustaz lebih faham tentang nikmatnya agama ni, nikmatnya Islam. Jadi saya harap Ustaz yang subhanallah hari ini suri tauladan yang baik, yang hari ini boleh tunjukkan bahawa agama ni ada nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat mahal. Jadi Ustaz minta nasihatkan kami agar kami rasa bahawa agama ni benda yang besar Ustaz. Ya, dia bila Allah bagi kita Islam, Islam ni adalah satu agama yang terpilih dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Islam ini sebagai satu cara hidup.
sebagai Muslim yang kita kata di era milenial, di era globalisasi, di era pelbagai cabaran, kita kena bersiap siaga berhadapan dengan pelbagai tomahan dan juga yang dinamakan juga sebagai ghazwul fikri. Bagaimana akal fikiran kita ni akan diganggu, diserang dengan pelbagai doktrin sehingga kita ni goyang. Jadi sebagai seorang Muslim, kita tahu inilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita jadi seorang Muslim, jaga agama ni elok-elok, jaga akhlak elok-elok. Insya-Allah, walaupun kita tak jadi orang hebat di dunia, mudah-mudahan kita hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Amin. Allah, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu ini. Amin ya Allah. Amin, amin. Terima kasih kepada Ustaz kerana hari ini sudi berkongsi masa dengan kami, pengalaman, insya-Allah. Moga Allah kira ia sebagai sahabat akhirat kita, insya-Allah Ustaz. Dan moga-moga seperti mana hari ini kita berkumpul dalam program Ummati, kita dapat berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kautsar, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih, insya-Allah. Allahu Akbar. Saya rasa saya lah manusia paling berbahagia pada masa itu kan. Mana ada insan yang lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan kucup Nabi sepuasnya. Cakap terima kasih kerana sampaikan Islam kepada kami. Kerana berjuang siang, petang, pagi, malam. Kekhawatiran kita ialah takut dalam buat kerja dakwah ni kita tidak sempurna. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi SAW dan juga dapat bersama baginda di Telaga Kautsar dan terus bersama Nabi SAW sampai ke titian sirat dan ke syurga. Itulah saat paling bahagia. Allahu Akbar. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa. Amin.